lah. Okay, untuk space tu kita akan start bila nak buat something on paper ataupun on site, bubble diagram ni lah yang akan berlaku ataupun you akan produce, okay, on the site itself. Dan benda ni mesti berlaku atas site. Dia takkan benda tu diasingkan, tak. Dia mesti berlaku atas site. Kalau you nak buat macam mind mapping tu, mind mapping tu lain, tu bukan bubble diagram. Kan, tu konsep tadi nampak keyword-keyword tu kan, tu mind mapping tak apa, mind map tu tak apa, tu bukan atas site. Tapi bila start with apa, conceptual diagram, kalau kita sebut conceptual diagram, inilah maksudnya. Dia lebih pada bubble diagram. Contoh macam ni. Ni salah ni sebab dia tak ada site bawah dia. Okay, so you need to be on the site. Macam ni. Contoh. Okay. Bubble diagram ialah sets of ni dia. Ni lah bubble dia. Lepas tu kita panggil bubble kan. Dia adalah kita, dia kata dalam definition tu, it's like a mind map. Okay? Mind map ataupun it's something you nak translate ideas tu kepada site tu sendiri. How do you want to design spaces tu? Dekat mana dia punya peletakan dia. So dekat situ lah you akan buat macam this kind of bubble ni. Ni maksud dia. Sebab tu saya kata tadi contoh dia tu, yang dia buat bulat-bulat tu, dia tak kena lah. Dia tak sepatut macam tu. Dia mesti organic. Dia mesti follow spaces yang ada dekat site tu. Sebab tu, dia kata bubble diagram ni, it can include maklumat tentang public spaces, passive, private, conceptual, spatial, functional. Ni yang kita minta dalam requirement tu. 3 benda ni. Kan? Conceptual diagram, spatial diagram, and functional diagram. Okay? Ni lebih pada konsep itself, atas apa, menceritakan tentang konsep tu sendiri, metaforik kan, metafor dia tu. Ni lebih daripada spaces, letak lebih pada kawasan mana yang aktif, kawasan mana yang tak, yang lebih pada space lah. Aktif dengan space, sebab tu dia tak ada macam orang kata teori yang memang betul-betul fix pada benda-benda 3 ni. Ni depends on you sebenarnya. Okay, depends on you, you nak letak apa. Tapi dia punya key core content ni adalah tentang spaces. Ni core dia tentang function. Saya tunjuklah contoh, saya faham sikit. Ni dalam buku tu, buku residential tu. Sama juga. Okay. Bubble diagram kan, sebab tu. Ni dia buat functional diagram. Okay, ni functional. So functional, dia some function lah. Tu je nak kena faham. Okay. Function dia untuk apa? Screening nampak ni. Vertical screen, tall planting. Function kan, dia tak sebut space tu untuk apa. Dia sebutkan the function of it. Okay, focal point nampak ni. Focal point ni macam satu titik tumpuan lah. Dia panggil focal point. Dia tak sebut lagi benda ni space ni untuk apa. Kan, dia tak sebut ni adalah resting area. Dia tak sebut sini kawasan paling aktif, ni kawasan paling pasif. Tak. Itu untuk spatial tadi tu. Spatial kan berkenaan space. Okay. Ni screening kan. Screen kan. Dia banyak, kalau dalam residential tu, kita akan banyak gunakan screening. Nampak ni, windscreen. Windscreening lah. Lebih pada nak screen kan. Nak filter kan. Okay. Mungkin dari segi windy kan. Kalau ada wind terlalu windy sangat. Ini tak screen. Ataupun visual. Dia tak ada privacy. Dia tak screening juga. Screen juga. Tapi dari segi visual screening. Okay. Tapi in the form of bubble. Dia tak ada space lagi. Tak ada design lagi. Bubble je. Nampak? Letak benda bubble. Nampak? Dia very organic and very fluid kan. Dia fluid maksudnya macam dia follow spaces tu. Ni nak ikut form tu sendiri. Dia tak terlalu rigid macam 4 segi, bulat. Tak. Dia mesti very organic. Okay? Itu bubble diagram. Tapi ada banyak teknik lah. Dia buat macam ni kan. Dia letak arrow sekali. Ada juga. Okay. Macam mana translate from conceptual punya ni kepada schematic dan kepada master plan tu. Itu step by step dia. Section dia. Sama nampak conceptual diagram. Sebab kadang-kadang kita tak ada pun kan. Kadang-kadang kalau kita dah practice benda tu, kita tak separatekan conceptual, functional dengan spatial tadi tu. Kan, perkataan tu kadang-kadang dia boleh jadi one conceptual diagram. Boleh juga. Tapi again, for purpose of studio, you buat dulu apa yang dia minta tu. 3 benda tu, 3 tu kena ada. Buat dulu yang tu.
Dia dah lama makin dah practice benda tu, kadang-kadang benda tu dia boleh buat sendiri je. Okay, tanpa perlukan guidance ataupun tanpa perlukan specific sets of bubble diagram. Ni tadi dulu lah kan. Ni saya kata dia takkan berupa bulat lah. Tu saya tak, sebenarnya kita tak, kalau saya tak terima lah kan. It's not a bubble diagram kan. Sebab dia lebih pada you just highlight area saja kan. At least dia kena follow, dia mesti fluid. Dia kena follow the form of the space tu. Macam ni. Ni conceptual diagram kalau dia sebut. Dia lebih pada benda yang conceptual kan. Yang berkonsep, konsep yang kita tak nampak, yang bukan direct. Ni side dia. Sebab konsep dia heart, konsep dia lung, brain. Dalam side tu dia gunakan this form of brain tu kepada form tu. Bila heart tu dia tunjuklah kat mana fungsi heart tu, dia translate pada side tu, kat mana heart dia. Kalau heart tu fungsi, ataupun dia metafor lah, dia simbolikkan dengan side tu sendiri, dengan function sendiri. Tapi function tu dia buat another step lah. Bukan yang ni, ini untuk conceptual. Sebab tu bila kita minta conceptual diagram, benda-benda yang simbolik dulu. Benda-benda yang nak dapatkan idea dulu. You dapat idea daripada mana? Okay, benda-benda yang metafor yang bukan direct, yang very abstract. Bila functional dia macam ni pula. Dia lebih pada cerita, okay, possible view, nampak? Benda-benda yang functional kan, yang ada function. Entry kat mana, kan? You kena buat benda ni, kalau you tak buat benda ni, space takkan berlaku. Space design tu. Okay, just kena highlight tu. Okay, highlight ni, highlight tu. Tu je, beza dia. Conceptual, something yang metafor kan, simbolik. Kita tak tahu lah ni apa, ni mungkin lung, ni mungkin artery dia, ni mungkin apa. Artery tu adalah jalan dia, ataupun walkway dia. Ataupun yang pump apa jantung tu dekat center dia. So that will be your center point, focal point pada side tu. Nampak? Ayat-ayat tu. Ayat yang metafor. Okay, yang simbolik. Tapi bila functional, it's something yang functional lah. Straightforward je. Okay, ni function untuk apa? Ni untuk ni, storage, untuk cleaning, untuk pedestrian. Kan? Dan dia ada bubble, and then dia ada arrow pula nak tunjukkan. Okay, benda tu connection dia. Kat mana dia connect in your space tu. Sebab itu berlaku daripada side tu. Okay, itu beza dia. Ini pun sama. Nampak progression. Okay, from the side macam you buat kan, side you, and then buat double diagram. You buat lagi dia functional, space dia, spatial dia, semua tu. Dan space dia ada apa? Okay, passive ke active tu lah. To you lah, itu up to masing-masingnya ni. Okay. And then, boleh jadikan dia sebagai master plan, boleh dapat design. Okay, sebenarnya bubble diagram tu membantu you, walaupun dia bentuk tak berapa ni kan. Sebenarnya itu menentukan space tu. Bila you dah detail up, kadang-kadang dia tak lari sangat pun. Form tu juga dia akan gunakan dalam image spaces tu. Okay, that's why step by step dia. Semua akan guna yang sama. Ni pun oversee buat pun sama juga. Step by step dia sama je. Before you start design. Ni yang tadi tu. Kan? Step by step dia. Daripada apa? Daripada site tu, tunjuklah mana konsep dia. Again, dia sama juga. Symbol and arrow kan, symbol and graphic. Sama je. Untuk conceptual pun dia boleh guna yang sama, teknik yang sama. Sama dengan apa, inventory analysis dulu dia buat tu. Nampak ni? Kan, before dia datang pada design kan. Dia buat sama je, apa diagram dia. Dia tak mestinya spesifik. Tu saya kata, dia tak ada specific meaning kepada setiap conceptual diagram, functional diagram, spatial diagram kan. Benda tu satu berkaitan dengan space yang letak passive ke aktif semua tu, satu berkaitan dengan functional, function dia. Satu lagi conceptual benda-benda ni lah. Sebenarnya conceptual yang paling penting sekali dalam tiga-tiga bubble diagram tu. Sebab tu kadang-kadang kita buat yang tu saja dah cukup dah. For requirement ni buat dulu tiga tu. You create masing-masing. Sama juga ni, sketchy kan, step by step dia. Buat dulu kat mana sepatutnya, buat bubble diagram, hasilnya ini.
Ni mesti berlaku proses ni. Ni pun sama kan. Before coming to ya, ni buat lu space dia. Sebab ni asalnya mungkin kosong. Ni space dia. Space apa? Space apa planning dia. Okay, so punya buat dia boleh consider lah kalau nak buat macam ni kan. Macam ni kan ada step by step kan. Buat macam ni dan ada program apa. Then hasilnya master plan. Up to you lah macam mana nak provide. Okay, ini sketchingnya. Okay, penghujungnya. Okay, I think ni kita boleh nanti discuss lah dalam grup masing-masing kan. Grup masing-masing tu macam mana. Tapi saya nak buatkan 10% lah. 10% your overall mark ni. Test assignment. Saya nak you fikir, you draw you punya ideas dulu. Okay, bagikan nama you punya konsep dulu. Okay, tak perlu nak fikir team, tak perlu nak fikir objektif apa. Just nak brainstorm dulu. Okay, you dapatkan dalam gambaran kepala you. Okay, you nak letak apa. You letak dulu keyword dia. Macam saya letak ni contoh macam space escape. Keyword lah. Saya tak tahu konsep ni jadi konsep ke tak. Tapi sebagai contoh lah, ni pun projek yang di luar lah kan. So ni dia punya, saya punya mood board. Kalau saya punya lah, apa ni, apa contoh mood board tu. So, letaklah apa-apa yang you nampak kan. Sebab ni akan bantu you, bila you nak design nanti you dah tahu dah what kind of colours you nak gunakan. Form dia macam mana. Nampak ni. Tengok form ni kan, ni lebih pada 50s kot. 50 or 60s punya. Tapi dalam masa sama dia nak try to create something futuristic. Space pula kan, space punya apa? Space lah kan. Angkasa tu kan. Lebih pada zaman tu retro punya space, future. Okay, you keluarkan. You boleh guna, saya ni kita allow them to use computer kot. Lecturer boleh bagi input juga lah. Okay, for me saya nak benda ni lebih pada you nak brainstorm dulu. Dapatkan idea dulu, dapat daripada Pinterest, dapat daripada Google image ke apa, cari dulu. Okay, you nak dapatkan image yang macam mana dekat site tu. Okay, you buat dalam satu board. Okay, size tu tengok nanti macam mana you nak decide, A3 ke A2 ke, up to you lah. Okay, ni contoh lah, ni contoh dia. Okay, ni terpulang lah you nak letak apa label ke, nak letak tajuk ke kat mana-mana, up to you. Mungkin font dia nak buat lain sikit, buatlah font ikut konsep sikit. Bagi contoh je. Kalau nak selamat sikit, macam ni lah. Kalau rasa macam you nak selamat daripada planting punya style kan, daripada greenery, you buat lah. Style macam greenery pula, daripada species ke apa. Kan, you dapatkan mood. Sebab tu kita katakan mood board. Sebenarnya mood board ni, dia dah berlaku dah, especially dalam interior lah, interior design atau interior architecture, dia akan guna banyak mood board. Kepada klien. Dia akan present benda ni kat klien sebab dia tak ada design lagi. Dia nak bagikan mood dulu pada space yang nak design tu. Okay, apa dia punya gambaran dalam idea. So klien pun akan dapat, dapatkan gambaran, inilah hasil dia, rupanya, atmosphere dia. Saya kata tadi kan, sense kan, sense of place dia. Mungkin rupa dia macam ni. So sekarang ni saya nak you brainstorm dulu yang tu. Conceptual. Tapi individu lah, individu punya kerja. Contoh ni kan, beza kan, konsep yang ni dengan konsep yang macam ni. Ni lebih pada futuristic sikit tapi nak retro sikit. Campur-campur, keluarkan lah. Dapatkan dulu. Download je semua ni, benda ni boleh senang je. Tak pula tampal-tampal. Dulu kami buat dulu, memang kena tampal benda ni. Tampal tak buat satu-satu, gunting, lekat, print. Sekarang ni pakai ni je, komputer, senang je. Pakai PowerPoint pun senang kan. PowerPoint senang, tak pakai Photoshop pun tak apa. Okay, clear tak apa kena buat untuk ni? Ni part of it lah, bukan dalam brief project tu. Ni punya test assignment extra untuk 10%. Okay, kita bincang dengan lecturer masing-masing lah nanti macam mana nak buat benda ni. Okay, as long as you dapatkan, saya nak you brainstorm dulu, keluarkan idea dulu. Biar pecah kepala sikit. Kan? Out of the box sikit. Jangan terlalu rigid sangat. Jangan nak selamat je semua. Okay? So ni akan membantu you untuk you buat design yang kurang selamat sikit. Bukan kurang selamat. Dia kurang standard sikit, kurang belia sikit. Sebab you dapatkan idea-idea macam ni, so sepatutnya bila you buat design tu, you tak boleh lari dah, you dah tahu dah, okay, aku punya konsep macam ni, kenapa nak buat konsep? Kenapa nak ada gazebo kayu pula macam tu? So, salah lah. Okay, ni akan jadi dia punya guidance you. As your, as your ni lah, kata apa? As your, kata guideline, bukan guideline. It's like
panduan lah, panduan you, guide you. Okay, ni faham tak ni? Sir, Ya. ni kira final product lah ni. Mana produk maksudnya? Untuk mood board ni. Mood board ni sebelum you start. Sekarang ni, okay, dalam kepala you apa dia you nak buat dekat site tu? You dapat ada idea ke belum? Belum. Tapi, you boleh dapat gambaran tak? Apa dia yang you boleh letak dekat site tu? Contoh macam image site, galeri tu kan? So carilah apa-apa image, Google ke, tentang galeri, outdoor galeri. Okay, dapatkan idea-idea tu, you letak macam collage lah dalam satu board. Keluarkan apa-apa saja. Ni tak ada salah, ni tak ada betul salah ni. You jangan fikir macam, oh, bila you ambil gambar tu, macam tu lah rupanya untuk design. Tak semestinya. Mood board ni untuk nak dapatkan mood je, nak dapatkan feeling dulu. Faham tak? You jangan fikir benda ni, inilah final product dia. Bukan. Tak, dia jangan terlalu, orang kata, ni macam terlalu takut sangat kan, serius sangat nak kena buat benda ni, nak kena, kena teratur lah apa tak. Yang ni saya bagi you freedom untuk you buat apa saja. Nampak? Dia punya ni, dia buat design ni dekat playground. Cuma dia nak dapatkan idea, dia keluarkan dulu lah. You Google lah. Okay, bila you Google image kan, beribu-ribu keluar, ribu image keluar. Pilih lah yang mana you rasa macam, ni sesuai untuk set aku ni, ni sesuai dengan konsep aku ni. Letak. Ubah dulu dalam PowerPoint tu. Test dulu banyak-banyak dulu. Supaya bila you buat banyak-banyak ni, you dah dapat idea dah sikit-sikit untuk you start design. Mungkin you nak Google itu outdoor gallery kan. You Google lah outdoor gallery. So dapatkan image yang tunjuk kan. Bila dapatkan image tu, letak-letak dalam ni, okay, mungkin you dapatkan satu idea. Mungkin you nak gunakan colour merah contoh dia. So Google pula yang lain. Google pula, okay, abstract red punya structure, red sculpture, red artistic element. Keluar yang merah pula. So buat je nanti penuh dengan colour merah je. Nampaklah idea. Ni bukan benda ni nak bagi you fun je. Jangan terlalu rasa macam, ni nak kena final ni nak kena design betul ke. Tak. Mood board, tak pernah buat mood board. You boleh Google lah kot masuk mood board tu apa. Ni sebenarnya ni memang very fun je benda kerja ni. Tak ada benda yang nak kena pecah-pecah kepala sangat pun. Jadi maksudnya untuk mood board ni kami boleh buat freestyle je lah. Ya, ni memang minta freestyle. You jangan buat benda tu kata apa? Yelah, dia kena lah, dia freestyle lah, tapi dia still nampak ada harmony je, ada organisation dia. Nampak? Dia buat freestyle kan? Dia tak ada gambar tu sama besar. Semua ada kecil, ada besar, ada panjang, ada vertical, horizontal. Tapi bila tengok ni, dia dah nampak dah. Dia dapat dah. Ni ada satu konsep. Ni ada satu konsep. Ni dia ambil gambar-gambar luar je. Mungkin dia nak tengok dari petal plants kan. Nak tengok structure je. Nak tengok dia punya texture je. Colours dia. Kalau saya tengok ni, saya dah tahu dah konsep dia apa. Ni pun dah tahu dah konsep dia macam mana. Rupa dia dekat site. Dia kurang. Gambaran mood dia. Hopefully benda ni bukan something yang menyusahkan lah. Sebab benda ni patutnya benda yang fun lah kan. Ni nak cari idea kan. Tengoklah. Sebab tu apa-apa pun, you kena based on the site tu balik. Tengok dulu site tu. Dibincang dalam grup masing-masing kan. Okay, apa dia punya kekuatan dia? Apa yang rasa diperlukan dekat site tu? Apa yang kurang kat site tu? So fikirlah. Kan, kalau nak something yang tropical kan, nak something yang gunakan timber ataupun gunakan material macam kayu-kayu ke kan. Carilah elemen-elemen design yang lebih kurang macam tu. So setiap design yang buat kat situ, semua berasaskan kayu contoh dia. So colour dia mungkin daripada earth colour. Kan, brownish sikit kan. So dia punya board tu, mood board ni akan nampak all this ni lah, colour lebih pada brownish punya tema lah. Kan. So senang nanti nak buat design, nanti dah senang dah. Kalau tak design nanti, tak ada benda-benda macam ni, susah. You akan fikir nak design apa kat sini, kalau ni ada space kosong nak buat apa. Tu yang jadinya design-design yang macam fill in the blank. Banyak kali saya cakap kan, fill in the blank kan. Ada tempat kosong, letak je benda kat situ. Kosong je letak benda. Tanpa tujuan kan. So tengoklah macam mana benda ni. Sebab saya rasa sebelum ni tak sure dibuat ke tak. Tapi saya nak try dengan you all ni. Okay, create a mood board.
Tak tahu mau buat apa, Google lah. Carilah maksud dia. Tengoklah, memang akan keluar banyak contoh. Okay. Dari siapa? Robi tanya Boleh faham sikit tak? Boleh sir. Terima kasih sir. Okay. Ada lagi soalan? Sebelum kita stop kat sini. Bagi soalan, ni tak berclear. Mau okey ke? Okey. Boleh Boleh dapat gambaran sebab hari ni panjang sikit. Sebab saya takut next week kita tak ada lecture lah. Sebab cuti kan. Lepas tu nak kena submit based on stages lah. Apa ni? Maksudnya kena siapkan banyak kerja based on stages. Takut you miss nanti. Okay, apa-apa. Lecturer lain ada nak tambah? Anyone? Ada apa? Ada apa nak discuss dulu ke? Discuss kita dulu tak? Boleh. Okay, ada lagi? Apa-apa nak tanya lagi? Boleh Kalau tak, I hope you all ada lah dengar, ambil take note ni. Okay? And then sebab benda ni tak boleh nak ulang dah. Okay, lepas ni kena discuss among your lecturer lah. Okay, macam mana you nak create, saya nak proceed dengan apa, conceptual you. Okay, tak ada apa-apa, kita stop sini Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum. Lecturer kita stay dulu Waalaikumsalam. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Assalamualaikum. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Doktor.